Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang bulan Syawal, yang bulan bahagia, yaitu Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah yang Maha Pencipta tujuh ketala langit, tujuh ketala bumi, dan Allah yang Maha berkuasa, bukan kita. Kita tidak ada kuasa apa-apa. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk saudara-saudaraku yang ku kasihi, bahawasanya silat, apa dia silat itu? Silat itu adalah ilmu bela diri orang-orang bangsa Melayu kita. Dan termaktub bahawasanya agama kita adalah agama Islam yang termulia di sisi Allah. Tidak lebih daripada itu. Jadi mempelajarilah ilmu bela diri, kerana ia adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita jangan memperlekehkan silat Melayu kita, kerana dia adalah bersangkut paut dengan agama kita. Jadi saudara-saudaraku yang saya hormati, jadi kepada terutama sekali pada anak-anak muda, mempelajarilah ilmu bela diri, iaitu silat. Silat apa artinya? Maha apa artinya? Tok Guru apa artinya? Maha itu Allah. Tok Guru silat adalah saya. Persatuan Seni Silat Gayung Harimau tidak terlepas dengan agama kita. Harimau adalah harimau Allah. Siapa harimau Allah? Sayyidina Ali, harimau Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudaraku yang saya hormati, sekali lagi saya merayu kepada terutama sekali anak-anak muda kita, mempelajarilah ilmu apa juga, ilmu bela diri. Tiada kira apa juga, harimau kah, tiada harimau kah, mempelajarilah ilmu bela diri. Usul asal daripada permainan bangsa Melayu kita. Jadi sedikit sebanyak tentang perkembangan bagaimana saya berkecimpung di dalam ilmu bela diri. Untuk maklumat saudara-saudaraku, semasa saya kecil-kecilan dulu, saya tidak tahu apakah ilmu bela diri itu. Jadi untuk pengetahuan saudara-saudaraku, saya mempunyai seorang ayah yang saya sayangi, kerana beliaulah yang membuka jalan untuk mempelajari ilmu bela diri. Ayahanda saya adalah bekas polis, sarjan polis yang berkecimpung di dalam ilmu bertinju lawan secerok rantau di Malaya ketika itu, tahun 40-an lagi. Di situlah ia mencerita apabila ia tengah duduk makan nasi, dia cerita dekat kami berempat saudara. Kami ada saya ada empat beradik. Saya adalah anak yang sulung. Jadi dia mencerita hidup beliau sebagai seorang anggota polis. Jadi saya pun membesar. Seketika itu dia panggil saya. Untuk mai sini. Dia kata, Ilyas, mai sini. Kau tahu tak permainan ilmu bela diri? Saya tak tahu. Ayah saya tak tahu. Baik, dia tunjuklah asas-asas main bertinju. Saya ketika itu saya kanak-kanak, saya masih muda lagi, saya tidak tahu apakah ilmu silat kah, ilmu apakah bela diri dan sebagainya. Di situlah mulanya saya tertarik hati. Dan ketika itu saya pun membesarlah, sambil belajar bagaimana tumbukan-tumbukan, tepisan-tepisan musuh dan sebagainya. Jadi saya pun dah sekolah tingkatan 1 ya. Mulalah saya teringat dan saya terbaca buku-buku sejarah-sejarah Melayu, iaitu ilmu bela diri seni silat. Ketika itu saya tidak tahu macam mana nak cari guru-guru silat.
kerana di dalam kampung saya adalah asal daripada kampung Sungai Gelugor, Pulau Pinang. Dan kebanyakan saya dibesarkan di rumah nenek saya ataupun tok saya di Teluk Kumbar, iaitu nama tempatnya Kampung Masjid di Teluk Kumbar. Jadi bila cuti sekolah, saya berulang alik lah ke rumah tok saya untuk saja menziarahi beliau, dan di samping itu tolong beliau sedikit, kerana beliau ni seorang petani buat bendang, pergi ke kebun untuk potong-potong getah. Jadi saya ikut. Bila saya ikut beliau, itu tok saya di dalam hutan ketika dia sebelum nak memulakan tugas dia, iaitu memotong getah, dia ajar saya bagaimana tepisan-tepisan ilmu bela diri. Di situlah mula saya tertarik untuk mempelajari ilmu bela diri, iaitu ilmu seni silat. Berulang alik lah. Dan ketika itu saya pun dah agak besar, dah agak ketika itu bapak saya pula baru buka kedai runcit ketika itu awal tahun 60-an lah. Jadi saya bantulah bapak saya untuk berniaga sedikit sebanyak. Jadi seketika itu saya bertemu dengan satu kawan baik saya. Dia kata, "Hai Alias, tak minatkan untuk mempelajari ilmu silat? Malam ni di tepi laut ada tok guru nak mai daripada balik pulau untuk mengajar silat. Mailah sekali." Dan bapak saya bagi tahu dengan saya, "Malam ni juga kau turun pi tengok dan pi mempelajari ilmu bela diri." Jadi saya pun pilah. Saya pilah untuk bawalah sirih pinang dan sebagainya, sirih pinang, kapur gambir, bawa kain pelikat satu untuk nak mempelajari ilmu bela diri. Di situlah saya mula bertapak. Di situlah mula saya berjinak-jinak dengan ilmu bela diri. Dan untuk bantuan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudaraku yang saya hormati, seketika itu di kampung ada yang tak begitu baik dengan saya. Jadi tuan-tuan, adalah sedikit sebanyak yang tidak ada puas hati ketika kami membesar dalam kampung itu. Saya tidak kisah itu semua. Tugas saya ikut arahan ayah saya untuk mempelajari ilmu bela diri. Saya pun belajarlah ilmu bela diri. Bermulanya gelanggang silat itu pun tidak begitu cantik lagi, masih semak samun lagi. Jadi saya lah dengan regu saya dan sahabat-sahabat saya yang usaha untuk memperelokkan gelanggang silat yang saya mempelajari di Sungai Gelugor itu di tepi laut. Jadi petang-petang balik sekolah tidak buat apa, kami 2-3 sahabat-sahabat saya ambil pasiak, bawa pasiak, giling tanggung pasiak, tambun bagi cantik dan elok, buat pondok di sebelah itu dan sebagainya. Jadi mulalah mempelajari ilmu bela diri, mulalah asas dia. Di dalam ilmu bela diri silat gayung harimau yang saya mempelajari, yang saya belajar untuk maklumat saudara-saudara, bila kita bermain silat, saya sudah belajar ilmu bela diri di gelanggang, dan apabila balik di rumah saya berlatih dengan seorang-seorang, dengan berlatihlah secara saya seorang-seorang. Seketika itu saya sudah pun bekerja dengan kerajaan. Jadi saya mula-mula berkawan, berjinak-jinak dengan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya ada seorang pegawai yang nama dia Makno Samad, iaitu dialah yang banyak
dia yang banyak membimbing saya saja cara macam mana nak takbir kalau kita ada satu-satu badan pertubuhan dan sebagainya. Daripada situ saya mempelajari, dan daripada situlah saya usaha untuk dengan penjabat belia dan sukan untuk kumpul semua silat-silat Melayu di Pulau Pinang dan seberang perai. Selama itu saya telah kumpul lebih kurang 17 pertubuhan seni silat yang daftar. Yang tidak daftar banyak lagi. Jadi di situlah kita buat permulaan mesyuarat, pelantikan dan sebagainya jawatan. Saya memegang jawatan sebagai pengurusi seni silat Melayu negeri Pulau Pinang. Di situlah pula apabila ada persembahan-persembahan kerajaan, pesta Pulau Pinang, di padang-padang mana, di pesta-pesta mana, jadi kita buat persembahan silat tu cukup sungguh hebat sekali, hebat di negeri Pulau Pinang. Di mana juga curug rantau di negeri Pulau Pinang kita pergi, orang sambut kita. Orang sambut kita, makan apa di mana kita makan di kedai, orang bayar kat kita. Dan orang suka, dan sehingga ibu bapa saya mai kata, terima kasih banyak Cikgu Elias yang mengajar anak saya ini. Dia sekarang ni dah ada disiplin sikit, dia sekarang ni dah tertib sikit dan sebagainya. Saudara-saudaraku, pencinta-pencinta seni silat, saya dan guru saya Nordin Ahmad, kami tak banyak gelanggang. Kami ada 2-3 gelanggang saja. Kami tak banyak gelanggang, tak banyak anak murid yang ada setengah pertubuhan menyebut beribu-ribu anak murid. Kami tiada. Saya dan guru saya, murid kami yang paling banyak pun 20 orang, 15 orang, 5 orang. Jadi kata gelanggang di sana, di sini, tepak besi, lompat, terbang. Jadi silat kita tak ada. Silat pertubuhan harimau saya selalu suka mengulangi, dia adalah daripada asas silat latihan kita. Terpulang kepada latihan kalau kita berlatih, kita dapatlah silsilah ilmu silat gayung harimau. Saya ada mula-mula sekali silat gelanggang di Sungai Gerugor, di tepi laut. Yang kedua, Batu Uban di sebelah masjid yang tertua sekali masjid di Malaysia, Masjid Batu Uban. Gelanggang yang kedua. Gelanggang yang ketiga, saya dan guru saya buka di kampung tok guru saya sendiri, iaitu Sungai Rusa. Yang ketiga. Yang keempat, sekolah-sekolah. Kebanyakan banyak sekolah-sekolah di Pulau Pinang yang saya dan guru saya mengajar ilmu silat gayung harimau. Pada anak-anak murid saya yang mempelajari ilmu bela diri, iaitu ilmu silat gayung harimau, saya guna dengan perkataan bahasa Melayu yang lebih lembut dan lebih mulia. Saya merayu kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa Melayu, anak-anak murid buah saya, taatlah kepada dua ibu bapa kita. Taatlah kepada dua ibu bapa kita. Taatlah kepada agama Islam kita, iaitu Allah dan Muhammad. Jangan lupa di bibir kita, Muhammad itu adalah Nabi kekasih Allah. Jadi mempelajarilah ilmu bela diri yang saya ajar itu. Gunalah dengan baik, dengan tata tertib. Hormati dua ibu bapa kita. Sekali lagi saya mengulangi untuk anak-anak murid saya. Jadi saya berharap supaya anak murid saya ataupun tuan-tuan lah akan ambil tempat saya kelak nanti apabila saya meninggal dunia. Amin.